Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB yang hadir malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Syah, thank you very much. Rambut ni tak elok lah potong, nak kena potong lain lah. Dilawak. Okay, start. So kita start dulu. Tadi kita tengok kita punya gambar tadi kan. So saya tak mau bagi terlepas yang paling penting, iaitu oats dulu. Nombor 3 ni, oats. Kita jawab soalan nombor 3 mengenai oats. Oats ni boleh makan tak? Okay, saya bercakap ni dalam konteks bukan oats yang dalam paket-paket tu dah. Bukan lah. Oats yang paket ni kita tahu memang dah ke laut dah. So kita cakap mengenai oats yang betul. Oats ni, oats orang kata oats potong ni lah. Ramai orang cakap kata untuk mengalami masalah gastrik anxiety ni, makan oats ni satu benda yang sangat bagus. Tapi daripada pengalaman saya selama 7 tahun 8 tahun ni duk guide orang, kita bagi juga makan oats ni, tapi dilihat oats ni bagi kesan yang negatif lah. Dia, nanti saya explain tau, dia berbeza, benda ni berbeza. Ni saya cerita dalam orang Melayu dulu. Orang Melayu makan oats, kita serta orang putih makan oats. Okay, oats ni, dia problem dengan oats, dia ada satu protein dalam tu yang kita panggil sebagai avenin protein. Oats ni memang dia ada vitamin A, ada vitamin B, tapi disebabkan protein avenin ni, dia mengikat vitamin dalam yang terkandung dalam oats ni, menyebabkan dia tak boleh dihadam oleh kita punya usus manusia ni. So manusia kalau makan oats ni, vitamin dalam oats ni memang akan dibuang terus. Dia tak dapat serap pun pada kita punya tubuh badan. Sebab tu kalau kita tengok dekat packaging oats tu, dia kata fortified with vitamin C ke mineral, zat besi apa semua kan. Sebab oats ni dia kosong, dia fiber sahaja. Avenin ni juga, dia sifat dia macam gluten. Dia boleh mengengsa kita punya usus. Sebab tu kalau kita makan oats ni, kalau untuk orang biasa makan oats, kalau kerap makan oats, dia akan jadi, badan dia akan jadi besar. Dia akan jadi gemuk lah, sebab dia create stress, dia create inflammation pada dia punya usus, create stress pada tubuh badan, menyebabkan tubuh badan start simpan lemak dalam badan dia start gemuk lah. So belum berlaku masalah lain yang jadi kuku itu, macam masalah leaky gut, dia jadi kurang histamine diamond, dia kurang, dia masalah leaky gut menyebabkan kurangnya penghasilan diamond oxidase, menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance, ataupun leaky gut menyebabkan berlakunya masalah mast cell activation syndrome. Dia dua benda ni, jalan ni boleh pilih nanti. So kita tahu avenin yang terkandung dalam oats, avenin sejenis protein yang terkandung dalam oats ni akan menyebabkan kerengsaan pada usus. Itu sahaja. Dan oats ni juga oats kasar ni, kalau kita ambil dalam tempoh jangka masa yang panjang, boleh menyebabkan radang pada kita punya usus. Itu sahaja. Okay, so kita sembang kalau bangsa ni, oats ni, yang paling orang kata pengguna oats, makan oats ni paling lama adalah Scotland. Mereka dah memang secara genetically memang makan oats ni. Kita orang Southeast Asia secara genetik makan nasi. So kalau kita makan oats, cuba meniru diet orang luar makan oats ni, dia akan mengubah kita punya genetics. Ini dipanggil sebagai modified kita punya genetik melalui kita punya pemakanan. Dia akan ubah kita punya, dia dipanggil sebagai epigenetics. So badan kita akan terpaksa
adapt dengan makanan tersebut. Dia adapt dengan oats tu. Sebab tu badan dia start jadi gemuk. Lepas tu start jadi insulin resistant, start jadi masalah kecil manis dan sekian lah. So kita tak makan oats ni lah. Itu saja. Tapi kalau untuk orang Scotland ni, yang negara 4 musim ni, dia ada musim winter apa semua, dia perlu makan oats untuk dia buat lemak pada tubuh badan dia boleh sesuai lah dengan iklim dia. Kita tak sesuai. Itu sahaja. So kalau untuk mereka ni dah secara genetically perut mereka memang boleh proses oats, tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang Southeast Asia ni, secara genetically kita memang tak adapt pun nak makan oats ni. Jadi kita tak perlu nak makan oats dah. Itu sahaja. Okey, baik. So soalan untuk nombor 1, kita balik nombor 1 balik makanan dalam tin. Okey, untuk soalan saya jawab, saya explain semua ni, nanti kita go through soalan satu-satu lah. Okey, makanan dalam tin. Kalau untuk buah dia tak ada masalah. Boleh makan. Kita makan semasa kita makan nasi, makan lauk dia okey, tak ada masalah. Problem yang berlaku kalau jenis makanan laut. Sebab kita tahu makanan laut ni dia ada histidine. Histidine ni adalah protein yang membentuk sistem imun makan haiwan-haiwan laut ni lah. Macam ikan ke, shellfish ke, kerang-kerang ke apa semua ni kan. Dia ada histidine. Dan histidine ni dia akan breakdown kepada histamin. So makanan dalam tin, contoh macam ikan sardin dalam tin tu, dia cukup tinggi dengan histamin. Kalau untuk orang yang ada masalah penghadaman ni, ada masalah leaky gut, dia ada masalah histamin intolerance, kurang production diamine oxidase, dia boleh kena scombroid poisoning, iaitu akibat masalah untuk masalah masalah keracunan histamin. So kita tak ambil. So ingatlah, makan dalam tin, kalau buah okey, tak ada masalah. Tapi kalau jenis makanan laut kita tak makan lah, lagi dia jadi tak ketahuan. Okey, baik. So nombor 2, steamboat. Okey, sebab ni ada soalan pada Dietech Syafiqah tadi, maklumkan ada klien dia makan steamboat dia jadi perut dia jadi berangin. Okey, steamboat ni dia pemilihan dia punya ingredient dalam steamboat tu sendiri. Selalunya banyak fish ball, banyak fish cake, ada sotong kembang. Lepas tu kalau dia macam steamboat tu ada daging dengan ayam saja, dia okey lagi. Tapi kalau kita pergi kedai, problem utama dia adalah kalau toke dia jenis tak peduli punya jenis, ambil makanan ni, contoh makanan laut, dia letak kat situ, letak air saja. Lepas tu kalau tak terjual, dia simpan balik. Esok dia buat keluar balik, letak tempat yang sama. Lepas tu tak jual, dia masuk balik peti ais, letak balik. Yang tu tak boleh lah macam tu. Yang tu akan menyebabkan berlakunya masalah scombroid poisoning ataupun jadi keracunan makanan terus kalau untuk orang perut tak tahan. So elakkan pengambilan seafood semasa kita tengah makan dekat steamboat. Yang itu problem besar lah, problem besar. Satu lagi untuk fishball, fish cake, fishball, fish cake tu tak perlulah makan. Fishball, fish cake ni tepung perasa ikan, tak boleh nak makan. Kalau makan tepung perasa ikan ni jam perut nanti nah. Okey, so kita ke nombor 4, minuman 3 in 1 ni bolehkah minum? Problem dengan minuman 3 in 1, dia dekat sini sahaja. Penggunaan creamer bukan tenusu, itu satu hal. Dengan skim milk, susu skim ni, dua benda ni sahaja. Kalau dua benda ni tak ada dalam minuman 3 in 1 ni, dia tak jadi 3 in 1 lah, dia jadi satu sajalah. Macam minuman koko saja ataupun minuman kopi. Problem yang terbesar ni adalah creamer bukan tenusu dan juga susu skim. Susu skim ni kita tahu dia ada laktos. Untuk orang yang tak tahan perut, dia tak ada enzim laktase, dia tak boleh nak hadam laktos. Thank you Syah, thank you very much. Okey, dia tak boleh nak hadam laktos, menyebabkan gula yang ni
dia ada lebihan gula yang akan diambil oleh bakteria untuk menapai, menyebabkan berlakunya masalah gas. Itu satu untuk skim milk. Nombor 2, susu creamer bukan susu ni dia buat pada minyak sayur yang mana akan menyebabkan inflammation pada kita punya usus. So kita tak ambil. Dua benda ni, ingat lah. Dia tak ada masalah dengan koko tu, tak ada masalah dengan kopi tu, tak ada masalah. Kecuali kopi ni dia kafein. Kafein ni kalau kafein dia akan orang minum kafein untuk nak rasa bersemangat semula tau. Untuk nak trigger rasa semangat tu dia perlu trigger kortisol. Tak ada masalah. Kalau orang biasa tak ada masalah. Tapi kalau untuk orang yang ada masalah kekurangan penghasilan kortisol akibat gangguan pada hypothalamic pituitary adrenal axis, akibat radang pada dia punya hypothalamus disebabkan oleh masalah histamine intolerant, dia akan kurang penghasilan kortisol. Bila kurang penghasilan kortisol, dia akan suplemen dengan penghasilan adrenalin. Dalam kondisi macam ni, minum kafein tak cukup kortisol, trigger adrenalin, adrenalin akan trigger secondary histamine release, buat jadi ketak dada, buat jadi susah nak nafas, trigger anxiety bila minum kopi. Settle lah jawapannya. Ada Syabikah bagi roti canai. Nyam. Okey, baik. Ubi. Soalan satu, ubi. Ubi, problem dengan ubi, ingat ubi dia ada linamarin, sejenis chemical compound, dia bersifat macam cyanide. Kira-kira racun dah. Okey. So, untuk orang yang ada mengalami masalah digestion ni ataupun mengalami masalah diabetes, kecil manis, jangan makan ubi langsung, tak boleh, perut tak tahan. Walaupun cara penyediaan dia betul. Cara penyediaan macam ubi ni kita ambil, thank you Takif. Okey, kita masukkan dia dalam, kita rebus dia, lepas tu kita keringkan, lepas tu rebus lagi, kita keringkan lagi. Betul cara ni boleh mengurangkan linamarin, tapi still ada trace amount of linamarin dalam makanan tersebut. Linamarin boleh mengesah usus, menyebabkan low grade inflammation pada tubuh, pada dia punya usus. Kalau orang makan ubi terus, besar kemungkinan boleh mati. Okay. Sebab tu kita nak kena rebus dulu. Silang kata tak payah makan langsung lah ubi. Untuk sementara waktu ni tak payah makan langsung ubi. Ubi ataupun pucuk ubi, dua-dua ni ada linamarin. Okey. Untuk soalan lagi saya jawab soalan bagi saya go through semua ni dulu, baru dia lagi senang saya upload, dia nampak kemas sikit. Okey. Untuk kimchi dia buat pada kubeh. Kubeh ni kita tahu daripada jenis sayuran cruciferous. Cruciferous vegetables, dia ada raffinose sugar, gula raffinose. Gula raffinose ni dia dihadam dekat usus besar. Kalau orang biasa makan, orang normal tak ada masalah usus, dia makan dia akan jadi kentut-kentut, biasa, tak ada masalah, sebab raffinose sugar dia terhadam dekat kita punya usus besar. Ingat oleh bakteria usus besar, contoh macam E. coli ke Klebsiella ke, dia akan ambil gula raffinose ni, metabolize, dia hasilkan butyrate, short chain fatty acid. Baguslah untuk kita punya usus besar tu. Tapi dia punya dia byproduct dia adalah gas. Yang ni kalau orang biasa makan dia jadi kentut-kentut, tak ada masalah. Tapi bila untuk orang yang ada masalah perut ni, dia ada masalah SIBO, small intestinal bacterial overgrowth, ataupun pencambahan bakteria pada usus kecil. Ingatlah, pencambahan bakteria pada usus kecil. Bermaksud bila dia makan makan sayuran cruciferous jenis yang ada raffinose sugar ni, yang masuk dekat usus kecil dia tu, dia akan terhadam awal. Bila terhadam awal dekat dia punya usus kecil tu, dia akan terperangkap. Sebab usus kecil kita ni dia kecil lah, dia kecil dan dia, kalau kita tengok usus tu dia macam tu tau. Dia bukan ada buka macam dah usus kecil ni dia macam tu. So yang kemut najis kita ataupun makanan kita nak hadam tu melalui proses peristalsis, ataupun kalau usus ni dia panggil migrating motor complex, dia mengemut, bergerak macam macam tu tau. Tapi bila usus besar, dia dia senang gas nak lalu, tapi usus kecil macam tu. So bila berlakunya gas, dia mengembang
dia jadi macam balon. So gas ni susah nak keluar dan dia akan trigger inflammation. Dia akan stretch kita punya perut. Lepas tu dia trigger kita punya nociceptor kat situ, mula nak rasa cramp perut. Benda tu lah so leceh. So tu satu kimchi ni makanan jeruk. Makanan jeruk kita tahu dia ada probiotik. Probiotik kalau kita introduce dia pada peringkat awal, dia akan dihadap, probiotik boleh dimetabolize oleh kita punya bakteria usus kecil. So dia masuk saja probiotik tu, bakteria usus kecil kita detect, dia metabolize benda tu, hasilkan gas. So problem juga kat situ, dia jadi kembung lagi. So untuk nak makan jenis macam kimchi ataupun sayur cruciferous, kena kurangkan masalah SIBO tu dulu. Cara nak kurangkan dia mudah. Amal dulu Half5 Plus dan praktis MBB. Half5 Plus ni dia bersifat prebiotik, dia berlainan dengan probiotik, dia bersifat prebiotik. So bila prebiotik, dia akan menjadi makanan pada kita punya bakteria usus kecil. Bakteria usus kecil kita boleh membiak. Bila dia membiak saja, ingat bakteria usus kecil kita ni dia menghasilkan asid laktik. Dia jenis monolaktik, dia hasilkan asid laktik dekat kita punya usus kecil, create environments para acidic supaya bakteria jenis usus besar tak boleh hidup. Bakteria usus besar dia boleh hidup dalam environment separa alkali. So bila pH dia turun, bakteria usus besar ni lama hilang. Lepas tu start introduce balik kimchi, akan okey, dan prebiotik kita makan akan okey. Probiotik akan okey sebab tu kalau dalam MBB, probiotik ni kita makan hujung sekali. Bila dah okey banyak 80% tu, 80-90% okey, baru kita makan probiotik. Kita tak makan probiotik awal-awal. Okey. So soalan lagi, Durian dia ada sejenis enzim, dia sejenis sulfur. Okey, dia jenis sulfur, saya pun lupa nama spesifik dia. Dia akan block kita punya penghasilan diamine oxidase. Untuk orang biasa pun, ingat diamine oxidase ni kerja dia untuk menguraikan histamin. Tanpa diamine oxidase kita tak boleh uraikan histamin, kita akan jadi masalah histamine intolerance. Bila menjadi masalah histamine intolerance, akan trigger bloating, akan trigger bronchoconstriction, kita susah nak napas, akan trigger pening, kita jadi endolymph hydrops, dia jadi masalah vertigo, akan jadi sakit kepala. Yang ni sifat-sifat histamin. So ingat, kalau nak makan durian tu, makan sikit-sikit dah lah. Macam tadi ada klien makan durian, dia memang okey lama dah. Lepas tu dia makan durian sampai sebiji sekali hadap. Memang mendapat rasa Untuk orang biasa pun mendapat, untuk orang ni pun mendapat juga. So problem. Okey. Kita tengok soalan tempe. Bab tempe saya dah explain dah semalam. Dia soya beans. Soya beans ni dia still legum, dia still mengandungi lektin, walaupun dia antara legum yang kurang sangat lektin, tapi still ada lektin. Dia akan menyebabkan kerengsaan pada kita punya usus. Itu satu. Dan dia adalah makanan fermented, makanan yang telah ditapai. Okey, itu problem. Sebab bila makanan telah ditapai, automatik histamin dia agak tinggi. So kita makan untuk permulaan memang akan menyebabkan bloating. So cara nak makan dia, introduce sikit-sikit, nanti akan boleh makan. Okey. Kangkung problem dia adalah pada dia punya jenis fiber, jenis serat dia, jenis fiber yang orang kata susah untuk didigest. Okey, sebab tu kalau untuk orang makan kangkung menyebabkan masalah bloated, itu yang problem dia. So nak makan kangkung ni kena makan dia kategori sayur batang keras. Okey, ingatlah MBB dia ada 4 jenis sayur. Kita 4 jenis sayur-sayuran ni kita simplifikan. Sayur batang lembut, sayur batang kerah, cruciferous, nuts dengan legum. Okey, lupa dia ada nuts dengan legum, ada 5. Okey, sayur batang lembut jenis macam bak choy, jenis macam sawi, tu kita kata sayur batang lembut. Sayur batang kerah jenis macam ulaman, jenis sayur yang tak perlu masak, dan jenis kangkung ni, tu nombor 2.
Dan cruciferous macam brokoli, kubis, bunga kubis tu cruciferous. Dan 4, nuts. Nuts ni jenis macam badam, gajus. Okey, nombor 5 ni jenis legum. Legum ni jenis macam kacang tanah, kacang panjang, kacang hijau, kuning, oren, apa semua tu. Itu jenis yang paling tinggi lektin sekali. Okey, dalam 5 ni kita start dulu dengan makan sayur batang lembut dulu. Lepas dah boleh makan ni, baru makan sayur batang kerah. Dah boleh makan sayur batang kerah, baru makan cruciferous vegetables. Dah boleh makan cruciferous vegetables, baru makan jenis nut, jenis kacang ni. Lepas tu last kali baru jenis makan legum ni, jenis kacang tanah, kacang panjang, kacang apa, semua segala benda ni nah. Okey, 5 benda ni. Ya, okey. So cheese. Cheese ni boleh makan. Sebab bila kita cheese ni dia hampir tiada laktos sebenarnya. Dia buat pada susu, tapi bila dia melalui proses dijadikan sebagai cheese, dia punya laktos tu kurang dah hampir tiada. Boleh makan, tak ada masalah. Tapi kalau jenis cheese leleh tu, yang duk viral, cheese leleh apa semua, itu kategori lain dah. Iaitu bukan cheese, itu minyak sayur perasa cheese. Itu dah benda lain dah. Dia bukan cheese dah, dia minyak sayur perasa cheese. Makan tu mendapat. So kita tak makan benda tu. Kalau nak makan, makanlah cheese betul. Macam cheese deal tu boleh gagah lah, tapi tak boleh makan kerap. Okay, thank you Takif, thank you very much. Oh, ice cream, oh nyam. Oh, durian sekali. Oh, tak boleh makan durian, bahaya. Okay, nombor 11, roti. Roti ni kita tahu lah, straight to the point, dia ada gluten. So kita tak makan. Kalau nak makan pun makanlah roti masam ataupun sourdough. Walaupun ada gluten, tapi gluten ni tak banyak, so boleh makan. Nah, buah bergula, tanghulu. Buah bergula ni boleh makan, tapi nak makan dia jangan makan masa perut kosong. Itu saya pesan saya. Makan waktu kita makan nasi, dia akan okey. Semudah macam tu sahaja. Okey, baik. So kita tengok untuk soalan lah. Sehari kita go pada atas ke bawah. Susu kambing. Jangan, saya tak boleh jawab. Okey, yang ni kita kata secara general sajalah susu kambing. Susu kambing, sebab saya terlibat dalam industri ni, so saya tahulah macam mana susu kambing ni dibuat secara general. Saya tak kata pun Highgood buat macam tu. Highgood mungkin dia ada dia punya special apa susu, kita tak tahu. Kita kata Highgood memang bagus lah, kita tak tahu sebab saya tak kata kat brand lain langsung. Kita kata susu kambing secara general yang kat luar ni. Susu kambing, kalau kita buat 15% saja susu kambing ataupun 20%, dia boleh tahan lagi. Lebih pada 20% kandungan susu kambing dalam kuah susu tu, dia akan jadi hamis. Orang tak minum. So, thank you very much. Okay, orang tak minum. So, selalunya dia akan 20%. Habis max dia pergi akan 25% susu kambing. Yang bakinya adalah creamer dengan gula. Nak bagi sedap, lebih kalau 25% dia pakai 30% dah start hamil dah, orang tak mau minum. So kalau bagi saya tak payahlah minum. Itu je. Tapi susu kambing biasa-biasa kalau buat cheese makan dan tak ada masalah, silakan. Okey, untuk exact beauty look, saya nak tanya, bila minum Hafal Plus kenapa jantung jadi? Jadi selalu untuk orang yang beginner lah, Permulaan bila kita intro, pastikan ambil setengah secet saja dulu selama 6 hari. Hari ke-7 baru kita ambil 1 secet. Sebab apa kita buat macam tu? Sebab kita nak biasakan usus kita dengan fiber tu dulu. Itu sahaja. Bila usus dah biasa dengan fiber tu, kita tak jadi masalah bloated selepas minum Hafal tu. Itu sahaja. Jantung jadi berdebar mudah saja. Bila perut bloated, bila usus kita bloated, dia tekan perut kita ke atas, tekan kita punya diaphragma, ubah sikit kita punya jantung, dia akan stimulate kita punya vagus nerve, kita punya denyutan jantung kita, nadi kita ke slow sampai satu masa saja dia akan tembak adrenalin buat jadi berdebar. Itu sahaja. Tepung yang free gluten boleh makan ke? Saya tak bagi makan. Orang kata makan kuih boleh sebab free gluten. Saya dah try dah.
Orang makan kuih tiaw out, makan mihun pun out, makan kuih yang buat pada tepung beras ni pun out. Dia sebab tepung halus tau. Problem dia sebab tepung halus. Kalau macam kita ambil beras, kita tumbuk sendiri tak cukup halus, boleh kita guna, tak ada masalah. Tapi kalau kita jenis makan kuih tiaw terus, confirm akan jadi masalah sebab dia tepung halus. Kerepek ubi yang tak guna tepung okey ke? Untuk Tuan Hafiz, kerepek ubi ni sama juga, dia masih mengandungi linamarin. Dia tak sesuai untuk orang GGA dan juga orang ada masalah kenciuman yang ambil. Itu sahaja. Okey. Tahulu dah explain ke? Tahulu baru saya explain tadi. Okey. Okey, nanti quick review untuk makanan dalam tin. Terlepas tadi. Okey, untuk makanan dalam tin, jenis buah kita makan tak ada masalah, macam lychee ke, peach ke, apa semua boleh, tak ada masalah. Kita waktu habis-habis makan nasi ke apa semua, kita makan buah tu, minum air, okey, tak ada masalah. Tapi kalau makanan nanti yang problem jenis makanan laut, sebab makanan laut dia ada histidine. Histidine bila dia kena perap ataupun disimpan lama, dia akan break down jadi histamin. Histamin ni dia akan menyebabkan berlakunya scorn broth poisoning lah. Kalau dia terlebih akibat masalah histamin tolerance, kita kurang diamine oxidase, kita telan pula histamin banyak, dia ni digelar sebagai scorn broth poisoning, dia akan trigger simptom, orang tu jadi macam-macam. So kita tak mau makan, especially macam sardin ke, macam apa orang kata abalone ke, simpan dalam tin, jarang orang beli, tapi selalu orang beli sardin dalam tin ni saja. Sardin ni kita tak makan lah. Okey, soalan lagi, ye boleh makan dahulu? Seronok dia, seronok, tapi janganlah makan beria noh. Jangan makan beria, itu saja, jangan makan beria. Okey, daging tak fresh boleh trigger angin ke? Yes, of course. Terutama daging yang keluar masuk seperti ais. Dia jenis macam ni ya. Dia ada macam dekat daging, dia ada bakteria yang produce histamin pada daging tersebut. Okey, so macam kalau kita buat keluar daging tu, kita letak kat dapur. Lepas tu kalau kita macam biar lama kan, kita bawa daging tu masam tau, macam busuk lah. Bermaksud dah start fermentation, dah start accumulate histamin atas tu. Itu sahaja. So daging ni kena jaga elok, ataupun kita smoke dia siap-siap, boleh tahan lama. Itu je lah, makan daging smoke tak ada masalah. Tapi kalau macam daging, macam kita makan daging dry age, yang tu problem. Daging dry age memang tinggi sikit dengan histamin, boleh trigger masalah. Okey, ambil magnesium glycinate. Okey, pengambilan magnesium glycinate ni okey, tak ada masalah. Tapi saya macam ni, kalau saya beritahu sikit lah, orang kata selok belok buat produk ni untuk semua orang tahu, saya boleh beli magnesium glycinate paling murah dekat pasaran pun ada juga. Dia dalam industri ni, magnesium kalau kita beli, dia ada banyak level tau. Dia banyak level, banyak dia punya kualiti. Ada kualiti yang paling cikai punya, tak guna punya, tapi nama dia tetap magnesium glycinate tau. Nama dia tetap magnesium glycinate, tapi dia punya absorption rate dia sangat rendah, sangat tak bagus. Lepas tu dengan magnesium glycinate yang paling champion punya tau. So kalau macam produk saya, memang harga dia macam 117, orang kata mahal kan, tapi sebenarnya saya hampir tak buat untung tau. Sikit sangat untung, kecil saja. Kalau tidak saya dah bawa Porsche dah lah ni kan. Untung saya sangat kecil, sebab saya beri yang paling bagus untuk saya punya klien. So kalau macam orang tu kata, saya nak ambil magnesium glycinate dekat luar, saya pun rasa macam aku nak bagi tak bagi. Sebab kalau dia problem lagi, dia terpa aku juga. Dia tak terpa orang lain, dia tak terpa kawan tu, dia terpa aku. Sebab tu saya kata lah kali macam ni je lah. Kalau selagi bermain dalam ekosistem MBB, senang nak troubleshoot. Kalau dah start campur dengan magnesium glycinate pada luar kan, susah sebab saya tak tahu kualiti yang digunakan
Kalau dia kata berapa banyak yang digunakan tu tak masalah, tapi kualiti, problem dia dengan kualiti. Kalau kualiti saya tahu dia guna kualiti macam ni, kita tahulah okey, yang ni boleh adjust macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tapi kalau kita tak tahu kualiti dia, problem lah. Itu saja. Magnesium digunakan untuk nak absorb vitamin D. Sebab tu magnesium ni selalu dengan vitamin D. Untuk nak bagi absorption magnesium tu lagi champion, untuk nak serap vitamin D kita kena vitamin K. Dua benda ni kena kualiti yang sama tau. Kalau kita pergi beli dekat luar, magnesium ni guna untuk serap ni, guna untuk serap ni, dia punya absorption rate pun berlainan dan kualiti penyerapan dia pun berlainan. Vitamin K tu ni dia kena tally tau, kena in sync. Tiga-tiga ingredient ni kena in sync untuk nak serap semua ni. Kalau satu dah out, satu ni dia pergi ambil brand lain, yang ni brand lain, yang ni brand lain, ke laut dah. Memang boleh dapat murah, memang boleh dapat murah. Tapi kalau dia punya kualiti dia tu out, memang out dah. Sebab tu kalau nak magnesium, beli saja Happy D tu. Kita tahu dah memang paling TikTok. Kalau orang lain boleh buat lagi TikTok dari saya, tak tahu. Sebab saya yang berani buang duit ni. Buat kerja teruk. Okay, so untuk magnesium yang tu aja lah. Kalsium bagus tak untuk gigi? Tak bagus. Untuk orang sihat pun tak bagus untuk pengambilan kalsium. Sebab kalsium ni dibuat pada batu kapur. Kalau orang berlaku masalah kekurangan kalsium ni, bukan sebab dia kurang makan kalsium. Tak, dia akibat kekurangan vitamin D. Vitamin D ni digunakan untuk nak absorb kalsium. So kalau kita kurang kalsium ni, kita telan kalsium banyak lagi, dia akan menyebabkan masalah batu karang. Yang ni problem. So kita tak buat kerja macam tu. Even orang sihat sekalipun, saya takkan bagi ambil kalsium. Sebab tak perlu pun. Baik makan nasi, makan lauk, dah cukup dah untuk kita punya consumption kalsium kita harian. Makanlah Okay, makan untuk kalau kurang kalsium, jangan ambil kalsium, ambil vitamin D. Dan ambil vitamin D elok, kena ada magnesium K2 dengan magnesium yang kualiti dia cukup tip-top. So ambillah untuk Happy D Pro, settle masalah. Okay, so kita tengok untuk saya air lychee tak ada masalah. Silakan, air lychee okey je, tak ada masalah. Sila. Saya goreng ada minyak, saya goreng ada minyak tidak lah. Saya goreng itu kita tumis aja pun. Tumis aja. Bukannya kita telan apa minyak tu macam tu. Bukan. Kita tumis aja, tak ada masalah. Boleh. Sila. Okey. Soalan homemade song, saya selalu mual bila lapar sebab bloating. Yang ni tadi saya ada reply ni, saya nak buat video komen balik ni. Saya selalu mual bila lapar sebab bloating. Cepat lapar sebab kita tahu bila orang tu bloating, dia masuk badannya trigger sympathetic dominant. Bila trigger sympathetic dominant, kita badan dalam stres. Bila dalam stres, cara penggunaan gula kita adalah rapid, dipanggil sebagai glycolysis secara anaerobik dalam keadaan kurang oksigen. So bila berlaku benda tu, kita akan burn kita punya gula secara oral yang kita makan tadi dengan cepat. Dia 2 jam saja dia start lapar balik. 2 jam saja start lapar balik. Macam yang homemade song maklumkan. Saya nak snacking apa bila lapar. Kita dalam MBB ni, ingat, setiap meal time kita makan sampai kenyang. Kita makan sampai kenyang. Setiap meal time kita makan sampai kenyang. Nak makan sampai kenyang, kita kena trigger kita yang cephalic phase. Okey, kita punya nak digest ni kan, sistem penghadaman kita ni nak digest dia, kita kena trigger selera makan. Selera makan ni digelar sebagai cephalic phase. Cephalic phase akan trigger kita punya gastrophase, iaitu fasa perut kita. Last kali dia akan trigger kita punya intestine phase, iaitu fasa usus kita. Kalau kita tak boleh trigger cephalic phase, iaitu selera makan tu tak ada, kita tak boleh trigger kita punya gastrophase, kita punya perut kurang function. Intestine kita tak boleh trigger gastrophase, kita tak boleh trigger kita punya intestine phase, iaitu usus kita kemut slow, kita jadi bloated,
Macam-macam. Kalau kita tak boleh trigger Cephalic phase ni, permulaan kita makan pun dah terlekat dah. Rasa macam terlekat dah makanan tu dekat sini. So, cara dia, boleh lah aku minum air Ustaz. Minum air, lepas tu urut badan. Yang mana rasa sakit, keras, kebas, lengoh, dia boleh, point ni boleh berada di satu badan. Tekan saja, dia akan trigger kita punya vagus nerve, bagi badan kita relax, mudah untuk senawa. So kita senawa sampai nafas asal lawas, baru kita makan, baru kita boleh trigger kita Cephalic phase. Bila kita trigger Cephalic phase kita, baru kita boleh makan sampai habis, baru kita akan trigger kita gastrophase. Perut kita boleh mengeluarkan asid perut yang normal, gastric juice kita tak sangkut, kita punya emptying rate gastric juice kita normal, baru kita boleh trigger kita punya intestinal phase. Kita boleh trigger kita punya gallbladder, kita boleh trigger kita punya pancreas, bawa keluar lipase, amylase, protease, sodium bikarbonat, baru kita punya MMC kita okey, magnetic motor complex, kita punya kemuk usus tu cantik, baru kita punya rectum tu, tubuh kita pun buka, timing dia pun cantik. Kalau timing dia tak cantik, dia start jadi puasa nah. Oh panjang. Thank you very much. Tapi kau bagi macam-macam tu. Oh bagi hadiah apa semua. Bagi kek. Nyam-nyam. Geram aku. Okay. Okay, yang ada. Okay, saya ubat. Tuna dalam minyak. Tuna dalam minyak, dalam tin tu okey ke? Tak okey. Makanan dalam tin ni, tapi kalau tuna dia ada minyak sekali, insya-Allah boleh makan tau. Insya-Allah boleh makan. Tapi saya tak tahu tuna dalam minyak. Kalau macam dekat Spain, dia memang letak tu sekali dengan minyak dia boleh makan. Tapi kalau kat Malaysia ni saya tak pasti. Kod dia order kat Shopee ke mana tahu kan. Okey. Encik Azlan, jadi makanan apa bagus untuk kita neutralkan histamin? Dia tak ada makanan yang boleh neutralkan histamin tau. Yang menghasilkan histamin ni adalah kita punya yang meneutralkan, yang degrade kita punya histamin ni adalah kita punya bakteria, adalah kita punya enzim diamine oxidase. Enzim diamine oxidase ni dihasilkan oleh kita punya dinding usus kita. Dia panggil enterocyte cell. Dia hasilkan diamine oxidase untuk urai histamin yang terhasil. So kita kena pastikan kita punya usus kita tu dia steady. Kalau usus kita inflame, ada berlaku radang kat situ lama-lama, dia akan jadi kurang penghasilan diamine oxidase. Bila kurang penghasilan diamine oxidase, dia start jadi masalah histamine intolerance. Itu satu. Ataupun berlakunya masalah leaky gut, bukaan antara dinding usus tu besar. Mula-mula imagine macam ni lah, dinding usus kita rapat macam ni. Bila jadi leaky gut dia buka besar sikit, membolehkan protein tak ada masuk celah ni, trigger mast cell activation syndrome. Yang tu dia start kat situ. Kita boleh tengok tekanan darah kita jadi rendah, bangun nak pitam, sentiasa pening. Itu problem tu lah no? Okay. APD tu magnesium. Magnesium trisilicate. Magnesium trisilicate ni ubat kapok kan? Betul lah. Saya duduk tengok magnesium. Saya rasa ubat kapok kan? Magnesium trisilicate. Betul? Antacid. Apalah. Lupa. Okey. Dia kalau ambil pada masa yang diperlukan boleh, tapi dia tak boleh digunakan konsum selalu. Kalau tidak sekali jadi masalah batu karang. Happy D tu magnesium. Happy D tu bukan magnesium. Happy D tu sat. Saya pergi ambil sat. Okey, Happy D ni dia adalah vitamin D yang mana saya rumus khusus untuk mereka yang mengalami masalah GGA dengan saya punya experience selama 7 tahun ni lah. So, dia ada magnesium, K2 dan juga vitamin D, vitamin D3. Itu sahaja. Combination dia simple saja. Okey.
Salam tuan, kenapa saya makan buah oren jadi angin teruk? Ni kah buah limau mandarin tu kah? Sebab ni Chinese New Year ni, sebab baru ni ada orang cakap, ada orang kata ke dia lepas makan limau dia jadi teruk. Dia bukan, dia kata dia makan buah oren dia jadi teruk. Tanya buah oren apa? Oren limau mandarin tu kah? Limau mandarin tu. Sebab racun dia sikit macam TikTok lah. Itu sahaja. Racun dia memang TikTok letup punya. Okey, bercakap mengenai racun ni, untuk apa GGA ni saya tak sarankan untuk ambil buah, orang kata buah import lah. Reason dia mudah sangat. Macam mana dia simpan untuk travel naik kapal berbulan-bulan sampai kat sini elok lagi buah tu. Itu sahaja. Mesti dia kena pakai racun yang TikTok. Mesti dia kena ada skill awet dia. Kalau tak awet, elok buah tu rosak. So benda tu dia menyumbang kepada stress chemical. So kita tak makan. Kalau nak makan buah, makanlah buah tempatan, settle. Tapi kalau untuk buah limau mandarin tu, iaitu kita kata memang terpaling racun lah, no? Kita tak ambil lah, no? Okay, Arabic gum dan cuka apple. Okay, untuk orang cakap, ada orang kata Arabic gum, maka Arabic gum boleh selesai masalah gastrik ni apa semua. Arabic gum ni ayah saya, okay, orang tak tahu, hafal ni daripada tahun 2008 lagi ya. Ada satu masa pada tahun 2011 sampai 2013 Arabic 2011 saja, guna start hanya 6 bulan macam tu saja. Kami guna juga tau Arabic gum ni, letak dalam hot-file ni. Orang kata bagus sangat Arabic gum kan. Feedback yang kami dapat, Arabic gum ni memang ke laut. Sebab tu kalau orang cakap Arabic gum, dia kata okey, kita kata tak apalah, guna. Nanti kalau tak okey, beritahu balik lah. Sebab kami dah memang tahu dah, kami dah guna dah benda tu, memang kesan dia tak memuaskan. Sebab tu kami tak guna, kami omit Arabic gum ni keluar pada hafal. Kalau cuka apple, ambil lepas makan, okey, tak ada masalah. Jangan ambil waktu perut kosong, kalau ada problem. Tuan, live ni buat broadcast no? Silakan buat broadcast, tak ada masalah. Nanti saya letak apa live ni dalam YouTube nah. Air orange Sunkist tu, air orange Sunkist tu boleh minum tak? Boleh, saya tak ada masalah, ambil lepas makan okey je. Silakan boleh nak makan bubur ke? Untuk bubur, cara nak makan lah. Tapi problem dia, bubur ni takut takut reflux ni makan bubur ni. Sebab dia lebih kepada air tau, lebih kepada air. Kalau nak buat bubur tu, jangan buat bubur yang macam banyak berair sangat lah. Buat bubur yang agak-agak kering sikit, boleh terima lagi, no? Takut kalau macam makan bubur banyak air ni, nanti dia nak reflux. Terutama kalau dia tak urut. Kalau dia tak urut, sebelum makan, minum air tak urut, makan bubur pula kat atas, memang senang nak reflux. Lepas tu potong tak boleh makan lah, leceh. Okey, untuk minyak, sayur minyak tadi, apa jawapan untuk sayur minyak? Sayur minyak. Goreng sayur dengan minyak. Goreng sayur dengan minyak, boleh, tak ada masalah, silakan, tak ada masalah. Okey, kalau berangin perut bawah pusat memang akan ganggu. Kalau berangin perut bawah pusat memang akan ganggu kencing kita ke? Contoh tak lawas. Ya betul, sebab dia tekan kita punya kencing. Itu sahaja. Dia akan jadi kencing tak puas. Okey. Salam ketut sekali, kencing-kencing normal ke? Kalau kita punya pundi kencing penuh, lepas tu kita tengah bloated, kalau kita kentut ataupun kita batuk pun boleh terkencing. Okey. Betul ke makan buah selepas makan nasi and lauk tak elok? Betul ke makan buah selepas makan nasi and lauk tak elok? Nak kata tak elok tu, bukan kita kata nak kata tak elok tau. Kalau level advance ataupun intermediate MBB boleh buat macam tu. Tapi untuk level beginner, sebab kita nak bagi orang MBB ni smooth selling saja tau. Kita tak mau bagi dia ada banyak sangat, orang kata,
roadblock apa semua. Sebab tu kita kata okey, mudah, ambil buah, buat ulang sambil makan nasi, dia akan okey. Tapi kalau macam level intermediate, makan buah betul-betul selepas makan tak ada masalah. Cuma buah ni jangan buat makan semasa perut kosong, ataupun tengok TV ke, tengok drama Hindustan kan, kita tengok cerita rancak punya, ambil kuah rojak pula kat atas, potong jambu, lepas tu ambil mangga, memang confirm dapat lepas tu. Yang tu tak boleh kan. Okey, boleh cut gula tak kalau MBB ni? Saya tak sarankan untuk cut gula, sebab saya tak nampak pun benefit untuk cut gula bagi orang MBB. Dia akan jadi lagi kerap lapar, dia akan mudah trigger, badan dia tak cukup rest. Sebab kita tahu cara penggunaan gula untuk orang yang GGA ni, chronic stress ni, dia cepat tau. Dia glycolysis secara anaerobik. Dia secara 2 jam dah habis dah bakar bergula dia punya makanan tu. So kita top up extra sikit bagi dia boleh tahan kenyang tu lama sikit, bagi dia rasa rest lebih tu. Okey, buah jenis tuan, saya tengok on half fine, maybe selalu sedawa tak, selalu selawa, hari ni kena acid reflux, macam mana nak bagi reda? Juga kena tengok makan juga. Kalau intro makanan baru dalam keadaan tak ready lagi, macam dia start makan tauge dah, ataupun start makan tempe, ataupun santan, dia start introduce santan pekat, ataupun dia introduce santan pekat, tempe, tauge, ataupun makan kacang, ataupun makan badam, ataupun tak cukup rest. Banyak reasonnya. Banyak reasonnya. Kalau boleh kena mesej saya lah. Nombor saya ada dekat tu, nanti kita cari dia punya problem, kemudian kita tackle dia punya problem lah. Okey, kalau simptom mual dan bloated, masih boleh ke makan sayur dan buah? Saya kalau masih bloated teruk, saya tak galakkan untuk makan sayur dan buah, sebab sayur ni fiber. Dan lepas tu kalau kita makan combination sayur pula, setiap jenis sayur ni dia perlukan jenis bakteria yang sesuai untuk nak hadam dia. So kita tak mulakan proses untuk introduce sayur lagi tau. Kalau tidak, kita buang besar pun keluar sayur balik tau. Cebir-cebir sayur. So leceh benda ni, leceh. So kita nak awal-awal tu sayur dengan buah, kalau boleh kita omit dulu. Dah stable, baru kita introduce balik sayur dengan buah dan kita punya diet. Itu pun secara perlahan-lahan. Cara introduce sayur tu sama lah. Kalau kita makan sayur ni, kita tengok buangan najis kita ada cebir sayur, kita kurangkan dia sampai kita punya buangan najis tu tak ada sayur, dan maintain jumlah sayur tu dalam masa 2-3 hari. Kalau kita tampak juga tak ada apa cebisan sayur keluar, dan baru kita naikkan jumlah sayur tersebut. Naikkan slow. Lepas tu kita akan start introduce sayur jenis lain, sayur jenis lain. Lepas tu kita baru start introduce buah. Semua benda kita nak makan, cuma cara introduce tu, cara intro kembali dalam diet tu kena betul. Okey. Limau kasturi sering kita perah dalam lauk yang dah letak kat pinggan. Ini paling best. Limau kasturi kita nak buat air boleh, nak buat makan boleh, nak perah atas ikan pun boleh. Dia tak ada masalah. Memang buatlah. Dia tu tak ada masalah, betul tak ada masalah. Okey, selama sakit macam ni, berat badan turun sangat, macam mana nak naik berat badan? Yang untuk naik berat badan ni, saya dah explain panjang lebar dekat saya punya ruangan bio tu, ada tips untuk naikkan berat badan balik. Sebab ingatlah, apa yang hilang, berat yang hilang adalah berat glycogen, berat air, berat otot. Glycogen ni adalah simpanan gula pada kita punya otot. Dia dekat otot dan juga hati. 1 gram glycogen ikat dengan 3 gram air. So kalau kita pakai 1 gram glycogen saja, kita hilang 3 gram berat air. Glycogen ni kita pakai pada permulaan kita kena sakit ni. So dia akan habiskan storage glycogen kita dulu. Pada masa tu kita boleh tengok penurunan berat badan secara rapid. Kita hilang berat air. Lepas tu kita akan start, lepas tu dia akan start turun lagi. Tapi dia ni turun ni agak slow lah, sebab dia akan start mula bakar otot sebagai sumber tenaga. Bila kita nak tahu tubuh badan kita start bakar otot sebagai sumber tenaga, bila kita tak makan saja, dia jadi menggeletar, jadi tak apa nak ketahuan sangat. Time tu dia pakai kita hanya bakar otot sebagai sumber tenaga.
Ini dipanggil proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis memulakan adrenaline. So bila trigger adrenaline saja, dia akan trigger secondary histamine release, dia akan start. Contohnya macam 2 jam ke 3 jam kita tak makan, dia start jadi ketak dada, jantung debar, dan start trigger anxiety. So kita tahu. So cara nak naikkan balik, kembalikan balik kita punya simpanan glycogen. Nak naikkan simpanan glycogen, kita kena pastikan tubuh badan kita dalam keadaan rest, iaitu parasympathetic. Bila badan kita dalam keadaan rest, baru kita boleh simpan semula berat glycogen. Bila kita simpan semula berat glycogen, dia akan naik sekali berat air. So untuk nak bantu simpan berat glycogen ni, kita kena workout, bersenam semula. Nak bersenam, kita ambil suplemen untuk vitamin D dan vitamin B, iaitu HPD dan Real B. Okey, benda ni tak apa, jangan risau, nanti Dietech akan guide satu-satu. Okey. Tuan, mana plus tuan pernah dengar tak? Mereka kata baru. Saya minta maaf, kalau untuk produk lain kita tutup mulut. Kita kata semua produk lain semua bagus. Okey. Madu bancuh minum selepas makan okey tak? Kalau madu, saya kategorikan ni sebagai makanan. So bila makanan, saya tak apa nak galakkan untuk campur dengan air. So kalau madu, kita ambil masa kita tengah makan nasi, kita makan madu, memang okey sangat-sangat. Lepas tu kita minum air lah, dia okey lah. Okey. Madu, tadi tuan cakap roti apa yang boleh makan? Jenis sourdough bread, roti masam. Roti masam. Kalau roti masam ni boleh makan. Itu pun jangan makan beria sebab dia still ada gluten. Tak boleh dah nak makan kerap sangat, tapi boleh, kategori boleh makan. Okey. Tadi tuan kata kuih tiaw tak boleh makan. So maknanya kuih home pun tak boleh makan sebab tepung juga kan. Dia betul. Cuma kalau nak makan sekala tu dalam sebulan 2 kali 3 kali boleh lah. Tapi tak boleh lah nak makan kerap sangat. Itu saja. Air bali tambah lemon air bali ni dia still legum juga. Dia ada lektin juga. Saya tak apa nak galakkan minum, tapi kalau nak minum sekali boleh saja. Jangan buat minum kerap lah. Lemon suar boleh tak tuan? Boleh, tak ada masalah. Nak buat lemon ice pun tak ada masalah. Buat lemon, campur dengan pudina, campur dengan ais, lepas tu minum lepas makan. Okey, jangan makan minum waktu perut kosong. Kalau waktu perut kosong memang kena. Susu badan okey ke minum? Susu badan kita tahu dia yang ada lektin jenis kacang ada lektin ni. Kategori nuts, jumlah lektin dia tak sebanyak jenis legum. So macam almond ni kategori nuts. Bila dia proses, walaupun dia tak ada gluten, dia still ada lektin. Boleh nak minum, boleh. Tapi jangan dah orang kata beria. Beria ni maksud kita minum dengan kerap dan minum dengan banyak. Kita tak maulah macam tu. Itu saja. Macam sekali-sekala tu, macam selang 2 hari kan, rasa macam nak minum kopi MBB ni, letak sikit susu, letak susu almond, macam itu boleh lah. Selang 2-3 hari boleh. Okey. Susu, kalau ada on half-life ubat antasida pantuk on juga ke? Kita tak on dah, kita tutup terus sebab tak ada benefit pun. Kecuali macam contoh kita ambil pantoprazole dan tempoh jangka masa yang panjang, kita dah ambil setahun kan. Okey, bila kita stop secara tiba-tiba, dia akan ada rebound punya efek. So kita berhenti secara slow-slow. Kita berhenti secara slow-slow. Maksud dia kita kurangkan kekerapan kita ambil pantun tu sampai kita boleh berhenti terus. Kalau tidak, kalau kita berhenti secara mengejut, sehari dia memang acid reflux, memang kau. Okey. Nak tersebut asam-asam lepas makan. Okey, untuk Tuan Syahrin, ingat kurangkan ambil sayur, kurangkan ambil buah. Sebab saya tahu Tuan Syahrin jenis suka makan buah, jenis suka makan sayur. Saya tahu. So, kita kurangkan pengambilan buah. Kalau nak ambil 2-3 potong saja, dan sayur jangan terlampau explore sangat. Keep balik MBB basic balik, simple saja dulu. Then baru kita introduce balik. Kalau tidak, dia jadi reflux. Reflux tu yang mulut masak. Sebab saya dah lama dah bercakap untuk Tuan Syahrin ni,
Sebenarnya saya ni apa dengan dietek lain ni selalu bersembang juga tau untuk cara diet tuan, tapi sebab tuan kata makan tuan buah kata okey apa semua, kami tak kacau. Tapi sebab tuan Syarif maklumkan balik mulut rasa masam lepas makan, sebenarnya punca dia makan buah dengan sayur, itu sahaja. Nah, okey. Untuk Atikah untuk Atikah Abdul, leher sesak sikit, nafas kejap okey, kejap lama tapi sikit baru okey, nak telan makanan tak ada. Leher sesak sikit, leher okey, sesak okey, leher ni maksud leher tegang lah. Sesak sikit, nafas kejap okey, kejap tak, lama sikit baru okey, makan telan makanan tak ada masalah. Nafas sikit kalau okey, dia okey Kalau nafas kita rasa ketat lama, ni yang kata akibat masalah histamin, dia buat bronchoconstriction. Bronchoconstriction ni maksud kita punya saluran udara tu dekat kita punya paru-paru tu, nama bronchioles ni dia mengecut sikit, sebab histamin ni kerja dia mengecutkan tisu lembut, dia constrict. Bronchoconstriction ni menyebabkan kita punya udara tu tak apa nak boleh masuk dan jadi sesak nafas. Tapi kalau masuk macam Cik Atikah Abdul, manakah sesak sikit, nafas kejap okey, kejap tak, ni benda lain. Bermaksud perut tu tolak diafragma kita. So kalau kita boleh lepas sendawa, dia okey, boleh tarik nafas. Lepas tu dia bloated balik, dia jadi sesak nafas balik. Lepas tu kalau boleh sendawa ataupun ketut, dia jadi lega balik. Okey, so cara dia minum air urut bagi lepas, guys. Itu saja, tak ada cara lain lah. Okey, bangun pagi perut bloated, bolehkah minum Half-Five? Okey, untuk mengelakkan perut bloated, ingat, yang mana yang kita buat bagi lepas gas tu bukan sebab kita saja nak bagi badan selesa ke tak, sebab bila kita lepas gas, kita boleh sendawa, kita boleh kentut, kita bagi badan dalam keadaan mode rest. Bila kita dalam mode rest, baru kita boleh simpan glycogen tau. Baru kita simpan glycogen, kita boleh bina otak semula. Sebab tu saya duk pesan dekat orang, sebelum tidur kita minum dulu air, kita urut bagi sendawa, boleh kentut sampai nafas rasa lawas, baru kita tidur. InsyaAllah bila kita bangun tidur, kita tak ada masalah perut bloated. Ataupun bila kita bangun tidur, kita dah buat dah benda tip yang saya beritahu, kita dah buat dah, tapi bangun pagi tu kita rasa bloated lagi, jangan minum Half-Five dulu, saya muntah. So kita minum air dulu, urut bagi sedawa sampai rasa nafas rasa lawas, baru kita minum Half-Five. Macam tu cara dia. Orang semua jika start Half-Five akan main trigger macam dulu ke? Maksudnya tetap kena teruskan Half-Five lagi? Tak. Sebab selalunya untuk orang yang tak minum Half-Five dah ni, dia selalunya tak MBB lah. Bila tak MBB, dia datang simptom kebal, dia akan balik kepada dia punya cara kehidupan lama. Saya tahu benda ni. Sebab kat rumah saya pun saya duduk jaga orang ada GGA ni, saya tahu sifat dia macam mana. Dia akan kembali kepada cara kehidupan lama, dia akan nak minum benda bukan-bukan, dia akan suka makan benda bukan-bukan. So senang kata, carilah hobi noh. Cari hobi, kita jangan buat benda. Sebab kalau sakit ni tak berbaloi. Untuk makan keseronokan sekejap saja, lepas tu kita sakit sampai tak boleh nak kerja, tak boleh nak cari sumber rezeki kita, tak dapat duit apa semua, leceh, tak berbaloi nah. Ingat itu saja. Okey, makan telur setengah masak hari-hari bagus ke tuan? Bagus, tak ada masalah. Tapi untuk orang GGA, sulfur ni dia boleh merosak usus lah, sulfur pada telur ni. So makan sekali dengan nasi, dia akan okey. Itu saja. Ubat intensif Pantoprazole buat lemak asid perut je. Ya, betul. Tu Ismail. Angin medu macam mana hilang sangat degil? Angin medu ni pedih ulu hati lah. Pedih ulu hati ni dia selalunya orang tak boleh beza pedih ulu hati dengan sebab histamin dia boleh meningkatkan dia boleh increase dia boleh melebarkan kita punya saluran darah. Satu, bila dia melebarkan saluran darah, terutama dekat kita punya kawasan jantung kita bawah ni, melebarkan saluran darah ni, bila saluran darah dia stretch, dia akan tekan dengan nociceptor saraf sakit di kita punya saluran darah tu, ditekan,
trigger rasa sakit. Itu satu hal. Satu lagi dia increase dia kita punya vascular permeability ke, boleh terlapan saluran darah kita. Bawa air dekat situ, dia create air dengan live. Sagi lah bapak ai. Ada tak makan untuk saya balik Sagi? Tu mau masuk tom yum ibu dan galah. Tom yum udang galah. Alhamdulillah. Sagi saya balik saya makan. Orang tahu kita makan tom yum udang galah malam ni. Apa? Okay, bye-bye. Sana. Bye. Okay, orang tahu saya makan apa malam ni. Okay. Makan telur, petrobazol, angin medu. Tuan, break masa ni macam mana contoh? Sat lah. Sat. Saya cari Sat. Ni macam kat Shopee ni pun ada jual. Ni tu roti masam. Boleh cari kat Shopee pun boleh. Sourdough ejaannya SAURDOUGH. Boleh makan, tapi tak boleh makan beria lah. Itu je. Boleh makan. Okay. Anxiety tuan, Kak Anis kita tuan sakit belakang mencucuk sebab SIBO ni kemungkinan boleh jadi slip disc ke? Tak mungkin jadi slip disc, tak mungkin. Dia jadi arthritis mungkin. Tapi itu tempoh jangka masa panjang. Tapi kalau angin saja jadi sakit belakang mencucuk tu perkara biasa. Bagi sendawa keluar dia takkan jadi, dia tak sakit dah lah. Tapi bukan slip disc lah. Slip disc ni dia sakit betul Lepas tu dia sentiasa sakit. Dia tak ada berhenti on off lah. Okey. Tuan, kalau kurma boleh makan tak? Saya hari tu kasih kepangan nasi masa buka puasa, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okey. Kita kan nak berpuasa dah ni kan. Okey, bila kita nak berpuasa ni, selalunya kurma ni kena ada. Okey. Tapi untuk orang JJA kita kena faham. Okey. Nak makan kurma tu boleh, tapi makanlah seketui saja. Lepas tu makan nasi. Okey, tak ada masalah. Dia jangan kita ada 2, 3, 4 biji makan. Problem macam tu. So, sebab apa? Sebab kurma ni dia energy tau. Dia potent energy. Dia fiber kering dengan gula padu. Kalau kita makan fiber kering gula padu, dia jadi bloated lah, jadi kembung. So, leceh. Kalau nak macam tu, makan nasi, makan kurma, okey, silakan. Buat macam tu tak ada masalah. Ayam panggang boleh. Ayam panggang nak makan 5 ekor sekaligus pun boleh. Silakan makan, tak ada masalah. Bolehkah saya minum air saffron? Saffron tak ada masalah, silakan. Kopi MB saya baca light sangat ujung sudut telepatron memang trigger. Memang tak boleh minum kopi kot. Kopi MBB light sangat bancuh hujung sudu. Kopi yang mana? Yang relax tu. Yang relax tu sebenarnya tak relax pun. Dia sebab ashwagandha ni, saya pun nak relax sebab orang kata ashwagandha ni, dia kata untuk orang ada masalah anxiety boleh makan ashwagandha. Bohong. Ashwagandha tak sesuai untuk orang yang ada masalah khusus, ada masalah anxiety, memang tak sesuai. Kalau nak ni, tuan ambil laksa pening, ambil untuk boost. Boost dia memang friendly untuk orang JJA. Dia jenis yang ada tiger milk mushroom ni boleh. Tapi kalau dah level advance ataupun intermediate, boleh ambil relax. Ashwagandha ni kalau orang kata untuk masalah anxiety bagus, saya confirm kata tak boleh. Confirm. GMO ni bagus ke tak? Ada baca dia genetic modified organism ni bagus ke tuan? Ada baca tak? Baik, terangkan. Ni kicap ada GMO. GMO ni maksud dia cara kita cultivate, cara kita tanam soya nak buat kicap tu, cara dia tu guna style GMO lah daripada dia punya jenis soya, dah ubah, daripada dia guna pesticide, guna racun apa semua tu, kita panggil GMO lah, genetic modified organism. So, memang
Tidaklah nak kata memberikan kesan yang sangat banyak, sebab kita makan kicap bukan kita togok kicap macam tu. Ada, kita kicap tambah sikit-sikit saja. Tapi kan ada saja kicap yang non GMO. Itu boleh beli kat Shopee kalau prefer macam tu. Tapi harga dia mahal lah, no? Okey, durian boleh makan ke tuan? Durian ni dia ada sulfur, dia compound sulfur dan juga sejenis compound yang block kita punya penghasilan diamine oxidase. Dia akan menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance. Perasan tak, kalau orang sihat sekalipun, bila dia makan durian, dia nak jadi flushing, dia nak trigger headache, sakit kepala, nak trigger pening, sebab dia create masalah histamine intolerance. Kalau untuk orang yang dah memang terbalik ni, makan pula apa durian ni, oh memang out terus. Tok Moh, saya tinggi saya 175 cm. Tu tinggi saya. Aku bos Tuan John Abi lagi terbaik. Okey, jangan tunjuk tuan, nanti kena apa itu? Oh, kena ban. Tunjuk OT kat sini pun kena ban. Ya Allah. Tuan saya dah MBB setahun, plan nak pregnant tapi duk fikir simptom. Tak apa. Bagi je pregnant, tak ada masalah. Silakan. Boleh makan sikit-sikit boleh. Sourdough, bread masam, betul. Adakah MCT oil powder boleh dicampurkan dalam teh ganti creamer ataupun susu? Apa medium chain punya triglyceride punya oil betul ya? Saya pandai medium chain triglyceride pula. Oh, Ustaz. MCT apa maksud dia? Betul medium chain triglyceride. Okey. Medium chain triglyceride oil powder boleh campur ke air dan teh creamer. Ni nak buat jadi keto lah. Kalau keto, saya tak guna butter lagi sedap. Daun campur dengan teh ganti creamer atau susu. Tak tahu teh boleh ke campur dengan butter lah. Tapi kalau nak campur MCT oil ni, okey, tak ada masalah, boleh saja. Bos, bagaimana cara pengambilan minyak zaitun? Nak minum apa dulu atau minyak zaitun? Minyak zaitun, Tuan John, kita makan waktu kita makan nasi. Dia okey, macam ataupun kita tabur atas kita punya ayam, kita tabur atas kita punya salad, kita tabur atas kita sayur, itu okey, dia tak ada masalah. Tapi jangan kita ambil minyak zaitun ni pagi-pagi makan macam tu. Melugai je dia. Sebab apa? Dia ada reason. Minyak zaitun ni oil ni fats. Oil fats ni dia perlukan gallbladder punya acid, jus empedu kita. Lepas tu bile. Dia perlukan bile dengan lipase daripada kita punya pancreas. Nak trigger dua benda ni, kita punya acid perut kena rendah. Baru dia bila turun tu, kena kita yang duodenum, trigger kita punya empedu dan juga kita pancreas menghasilkan dua benda tu. Bila kita tak boleh mengurangkan kita punya kepekatan gastric juice kita, sebab kita tak makan benda protein, time kita makan fat saja, simpan benda tu lama kat kita punya perut, lepas tu dia start melugai. So kita tak buat macam tu. Cara yang betul dia untuk ambil minyak zaitun ni, kita tabur atas kita punya makanan, buat jadi dressing. Okey, silakan, tak ada masalah kalau macam tu. Salary yang tinggi tu patutlah baca gam sangat jadi Tok Moh. Kita jadi Tok Moh. Janganlah macam tu. Tak ada diskaun. Kita nipis untung sikit sangat ni, kita tak ada diskaun lah. Okey. Minuman serbuk dark chocolate boleh ambil tak untuk GGA? Boleh. Tak ada masalah, sebab saya pun sekarang ni nanti insya-Allah saya dalam bulan ni keluar lah minuman coklat MBB ni. Belilah tu. Tunggu saat beli tu. Tunggu saat lah. Hari ni baca MCT oil adalah bentuk powder tu, yang tanya MCT oil powder sama boleh terima? Boleh, tak ada masalah, silakan. Pagi tak tahu sarapan apa. Pagi tak tahu makanlah nasi goreng boleh, gorenglah ayam, daging, telur. Nak kan nasi lemak apa boleh, letaklah sambal. Makan macam tu je. Kita makan ikut kita punya region, ikut kita punya genetik. Orang Melayu ni memang makan nasi je.
Anxiety punca gastrik atau gastrik punca anxiety? Anxiety punca gastrik atau punca anxiety anxiety atau gastrik punca okey, dia macam ni. Ni soalan telur atau ayam atau telur. Untuk berlaku masalah gastrik, requirement satu saja requirement, perlu berlaku keradangan pada kita punya hypothalamus. Hypothalamus ni satu benda kecil saja macam kacang duduk dalam kita punya bahagian dalam otak kita. Untuk berlaku keradangan pada kita punya hypothalamus, kita kena ada masalah histamine intolerance ataupun mast activation punya syndromes. So kita kena berlaku masalah usus dulu ataupun kita makan benda beracun. So pilihan dia dekat situ, sama ada kita ataupun kita berlaku stres tempoh jangka masa panjang, dia akan trigger masalah stres jangka masa panjang, henti perlahan ke kita punya digestion, trigger masalah leaky gut, menyebabkan berlakunya radang pada kita punya hypothalamus, baru kita jadi masalah anxiety. So kalau soalan dia gastrik ni, dia gastritis. Gastritis ni hujung-hujung pun baru boleh jadi. Mungkin sepatutnya betul Allah, dia suruh saya intro barang lah. Tak apalah, ini Half-Fi Ultra and Half-Fi Ultra dia lagi champion pada Half-Fi Plus. Okay, dia sebab dia suruh, dia bagi saya warning tadi. So soalan dia patutnya leaky gut dulu ataupun histamine, leaky gut dulu ataupun anxiety. So kita kata leaky gut menyebabkan masalah anxiety. Tanpa masalah leaky gut, dia tak boleh trigger anxiety. Itu saja. Yang mana jadi masalah leaky gut ni boleh trigger daripada 3 stres utama, iaitu sama ada emosi, fizikal dan chemical kita punya makanan. Okay. Artikel Abdul puasa basah puan. Minuman Vico 3-in-1 tu bolehlah minumnya untuk beginner. Oh janganlah, tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada creamer bukan tunusu dan juga skim milk. Itu sahaja. Kau dapat apa yang bagus untuk perut lapar? Makan nasi, makan lauk. Itu saja. Kita tak ada jenis makan kecil-kecil tau. Kita makan sampai kenyang. MBB ni ingat, kalau lapar kita makan sampai kenyang. Kita tak ada makan sikit-sikit, makan sikit-sikit, tak. Kita makan sampai kenyang betul, lepas tu kita berhenti terus. Lepas tu kita tunggu lapar balik, lepas tu kita makan sampai kenyang balik, lepas tu kita rest balik. Macam tu cara MBB makan. Okey, baik. So sekarang 10.13 dah. Saya kena balik dengan Grab hari ni. Saya tak bawa kereta, so saya takut Grab tak sampai. Saya kena tidur ke office. Okey, baik. Semua terima kasih banyak-banyak yang hadir. Thank you very much. Dan untuk live kali ini, saya akan letak dekat YouTube. Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much semua yang hadir.